Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? Anak-anak murid tahun 5 Al-Mawardi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, hari Rabu, 21 bulan Oktober 2020, insyaAllah kita akan belajar mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Okay, bahasa Arab. Okay, tapi kalau kat buku ni tulis Lughatul Quran. Okay, terbalik, video ni terbalik ya. Lughatul Quran. Cari buku warna kuning hijau ni. Okay, teks Lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Baik, hari ini kita akan ulang kaji ataupun kita akan ulang semula. Mungkin ada yang tak faham, okay, dengar balik penerangan Ustaz berkenaan dengan tajuk yang ke-3, iaitu tajuk yang ke-3 ni, okay, Ad-Dhamair. Muka surat 27 berkenaan Ad-Dhamair. Okay, Ad-Dhamir. Dhamir untuk satu, Ad-Dhamair untuk kata ganti banyak, kata ganti nama. Baik, hari ini saya akan bincangkan berkaitan dengan kata ganti nama yang pertama dan kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama ketiga tak ada. Okey, pertama dengan kedua. Kedua pun hanya untuk seorang dengan dua orang saja. Okey, jadi hari ini kita akan belajar ana, nahnu, anta, anti, antuma, dua-dua. Okey, antuma untuk lelaki, antuma untuk perempuan, antuma untuk seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi kita akan belajar nanti insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan kata ganti nama yang pertama, iaitu orang yang bercakap. Okey, di kata ganti yang pertama, seperti yang Ustaz terangkan sebelum ni, ada dua sahaja, iaitu ana, saya, nahnu untuk dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih pakai nahnu. Tapi kalau seorang, saya, ana. Okey, beza kata ganti nama ni, ana dengan nahnu ni, dia penggunaan dia sama untuk lelaki dan perempuan. Ana untuk lelaki, ana juga untuk perempuan. Nahnu untuk lelaki, nahnu untuk perempuan. Nahnu untuk lelaki dan perempuan. Dalam satu benda tu lah ada lelaki dan perempuan. Okey, faham ya? Jadi ana dengan nahnu ini boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Okay, kita tengok contoh di muka surat 27 untuk lebih faham. Tengok contoh. Okey, yang ana ni sama, tak tukar dengan nahnu. Yang perbezaannya hanya pada kata nama dalam ayat itu dan juga kata kerja dalam ayat itu. Itu yang membezakan. Tetapi yang membezakan untuk kita tahu itu adalah kegunaan untuk ana atau untuk kegunaan untuk atau kegunaan bagi nahnu. Okey, kita tengok di sebelah kanan untuk lelaki dan di sebelah kiri untuk perempuan. Okey, gambar yang pertama, ana talibun mujtahidun. Saya boleh lelaki atau perempuan, tapi talibun seorang murid lelaki. Seorang talibun seorang murid lelaki, mujtahidun yang rajin. Jadi kita tahulah kalau seorang lelaki yang rajin untuk berkenaan seorang, iaitu mesti ana. Okey, ana aqra'ul al-kitabah. Aqra'u kalau ada hamzah, untuk ni untuk fi'il, untuk kata kerja, bila ada hamzah, jadi kita tahu itu biasa untuk seorang. Okey, seorang lelaki. Ana aqra'ul kitabah, jadi mesti letak ana. Ana talibatun mujtahidun. Mujtahid, yang ni untuk perempuan pula. Ana talibatun mujtahidatun. Talibatun ada tambah butah, jadi kita tahu ini untuk perempuan, pelajar, murid pelajar perempuan seorang. Talibun seorang lelaki, tambah butah, talibatun seorang perempuan. Mujtahidatun, kata sifat tu mesti kena ikut orang yang kita tujukan, itu talibatun. Jadi mujtahidun akan jadi mujtahidatun, tambah juga. Okey,
Ana usa'idul ustazah. Saya membantu ustazah, membantu cikgu, guru perempuan. Jadi ada hamzah itu maksudnya saya. Okey, bila kata saya, kita tahulah ini untuk ana. Okey, faham ya? Senang je. Ada hamzah, alif hamzah tu, itu kemungkinan besar dan itu adalah biasanya adalah untuk saya, ana. Okey. Kita tengok nahnu. Nahnu itu untuk 2 orang, 3 orang atau lebih, 4, 5, 6 orang ke lebih. Boleh guna nahnu menunjukkan kami atau kita, kami. Okey. Nahnu, tengok contoh yang pertama, nahnu tullabul madrasatid diniyati. Kami tullabun. Talibun seorang lelaki, seorang murid lelaki. Tullabun jamak dia, ramai dia, untuk murid lelaki yang ramai. Okay, lebih daripada 3. Macam kita belajar sebelum ni, talibani untuk 2 orang murid lelaki. Tullabun untuk murid-murid lelaki yang ramai. Okey, al-madrasati ad-diniyah, sekolah agama. Jadi negara kami ni murid lelaki, murid-murid lelaki sekolah agama. Jadi bila tullabu lelaki, tullabu kita tahu mesti ramai, mesti 3 atau ke atas. Jadi mesti menggunakan nahnu. Okey, faham dah? Kita dari ayat tu kita dah boleh tahu dah, kita dah boleh agak. Okey, tullabun ramai. Jadi talibun seorang, tullabun mesti ramai, betul tak? Jadi mesti guna nahnu. Baik, seterusnya. Nahnu nadrusu al-lughatul arabiyyah. Okey, kalau untuk kata kerja, sedang berlaku, okey. Nadrusu, ada nun, kita dah tahu. Kita dah, sebelum ni saya ada ajar wazan kan. Af'alu, naf'alu. Bila ada nun tu kita dah tahu ini biasanya menunjukkan kepada nahnu, ialah nahnu, kami. Okey. Nadrusu ni boleh nahnu ni boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Jadi sama saja untuk lelaki dan perempuan. Okey. Kalau sebelah tu nahnu at-talibatun, talibun seorang lelaki, talibatun seorang murid perempuan. Okey, jadi perempuan ni bila ramai 3 atau lebih, biasanya jamak muannas salim dia tambah buta tu akan bertukar jadi ta alif nun. Ta alif nun. Ta alif nun pula, sorry. Tambah buta tu akan jadi alif ta. Tambah buta tu akan jadi alif ta. Talibatun jadi talibah, tambah alif ta, talibatun. Sayyaratun, sayyaratun. Madrasatun, madrasatun. Nampak okey. Ustazatun jadi ustazatun. Faham? Okey. Jadi talibatun maksudnya jamak muannas untuk perempuan yang ramai. Jadi kita tahu kalau perempuan yang ramai mesti gunakan, tak boleh guna ana untuk seorang. Jadi kalau 2 atau ramai mesti guna nahnu. Nahnu nadrusu al-lughatul arabiyyah. Okey, ni pun sama juga macam tadi. Misal lelaki tadi, nahnu nadrusu al-lughatul arabiyyah. Nadrusu ada nun, jadi kita tahu yang ini untuk kami, iaitu nahnu. Okey, senang je. Untuk surat 27 ni, ana nahnu boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Jadi perbezaannya hanya pada kata nama, perkataan tu mesti ikut jantinanya, ataupun kata kerja bila ada nun, kita tahu ada nun di awalnya, di awal perkataan tu biasanya adalah untuk nahnu. Okey. Kita akan pergi ke musuh seterusnya. Okey, baik. Kita tengok yang bahagian yang seterusnya, surat 28, iaitu berkenaan dengan kata ganti nama yang kedua. Okey. Kita tengok pada anta, anti. Okey, kalau kita tengok surat 28, buku ni tersilap. Anta betul, kamu lelaki. Anti dia tersilap, dia tulis anta juga. Sebenarnya anti baris bawah, betul kan Anti untuk kamu perempuan, seorang.
Anta, kamu seorang lelaki. Anti, kamu seorang perempuan. Baik. Kita tengok contoh dia. Anta talibun zakiyun. Kamu seorang lelaki, pelajar yang bijak, yang pandai. Okey. Anta tanjahu bitafawuq. Kamu seorang lelaki berjaya dengan tafawuq, dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Okey. Jadi faham Kita tengok yang tu dulu, lepas tu kita tengok yang anti dulu, yang bawahnya untuk kamu seorang perempuan. Anti talibun zakiyatun. Anti talibatun zakiyatun. Kamu talibun lelaki kan? Murid lelaki. Talibatun murid perempuan. Ada ta marbutah. Jadi zakiyatun pun tambah juga ikut kepada orang yang dicakapkan itu, iaitu seorang perempuan, pelajar perempuan. Okey. Anti tanjahina bitafawuq. Kamu seorang perempuan berjaya dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Okey. Kita tengok perbezaan antara anta dengan anti dalam contoh ni. Okay, contoh dia lebih kurang sama je makna ayat dia, tapi bezanya yang dicakap itu kepada lelaki yang belah atas dan bawah kepada perempuan. Okey. Anta talibun zakiyun. Talibun untuk lelaki, anti talibatun untuk perempuan. Talibatun. Biasanya kalau ada ta marbutah ini melambangkan kepada perempuan, merujuk kepada perempuan. Senang je. Jadi bila zakiyun dan zakiyatun adalah sifat orang tu pandai, sifat dia mesti kembali kepada orang yang disifatkan itu. Okey, kalau atas tu talibun, pelajar lelaki, sifat dia mesti jadi seorang lelaki juga. Zakiyun. Kalau bawah tu sifat itu ditujukan, sifat cerdik itu, pandai itu ditujukan pada pelajar perempuan, talibatun zakiyatun. Dia akan jadi tambah butah juga, diikut kepada orang yang disifatkan. Okey. Jadi kalau soalan kita nampak talibatun ada tambah butah, lepas tu zakiyatun, tun juga, ini kita tahu ini adalah perempuan. Okey, talibatun kita tahu itu seorang perempuan, seorang murid perempuan. Talibatun, kalau dua talibah ni Ustaz dah ajar sebelum ni. Kalau jamak tulabun, betul. Tapi kalau talibun seorang lelaki, talibatun seorang perempuan. Jadi kita dah tahu talibatun itu seorang murid perempuan. Jadi kita dah tahu penggunaan dia. Kita nak letak anta atau anti. Jadi letak apa? Anta ke anti? Masih letak anti sebab kamu seorang murid perempuan. Anti baris bawah kasrah, betul okey. Jadi senang dengan berpadukan. Kalau ayat itu soalan dia tak ada anti tu, dia suruh isi, kita boleh tengok dah. Kita boleh agak talibatun. Okey, satu talibatun. Kalau talibun seorang lelaki, seorang murid lelaki, talibatun seorang murid perempuan. Okay. Satu murid, seorang murid. Okey, tun perempuan, rujuk pada perempuan. Jadi kita dah tahu dah, kalau ada seorang mesti anta atau anti. Nanti anta atau anti seorang. Tapi bila kita nampak tun, kita dah tahu ini bukan lelaki, ini perempuan, jadi kena guna anti. Jadi dengan perkataan ini saja kita dah boleh agak dhamir apa yang patut digunakan dalam ayat tersebut. Okey, faham ya? Okay, zakiyatun mesti kena ikut kata nama tu. Yang kedua, contoh yang kedua. Anta tanjahu bitafawuq. Anta, kamu seorang lelaki. Tanjah. Okey, kita dah belajar sebelum ni pada wazan taf'alu. Fa kepada nun, ain kepada jim, lam kepada ha. Jadi perubahannya yang ke depan.
anjahu, yang sebelum ni ana anjahu. Okey, jadi hamzah tu bertukar jadi nun. Hamzah tu bertukar jadi ta. Taf'alu, tan jahu, ta tu Jadi kita dah tahu anta ni, tan jahu ni daripada wazan taf'alu, ada ta satu kat atas, kat awal tu. Jadi ini menunjukkan kepada kamu lelaki. Betul tak? Jadi kita dah tahu ini kena letak anta. Ataupun kalau kita boleh tukar, kita letak baris atas pada kata kerja tu, tan jahu, kamu berjaya, bit tafawuq, dengan sangat baik. Okey, yang perempuan anti tanjahina daripada wazan taf'alina. Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, saya dah pernah buat jadual lagi. Okey, tengok rujuk balik kat situ. Tanjahi, nah dia tambah ta kat depan dia, ta pada atas, ta daripada sama je kat atas tu, tan ta, anta ta juga, ta fathah, ta baris atas, anti ta fathah juga, ta baris atas. Tetapi perbezaannya pada kamu perempuan adalah tambah ya dan nun di belakang kata kerja tu. Ada ya dengan nun. Tan jah, pada kalau lelaki dia habis kat situ, tan jahu, hu tu habis kat situ je. Tapi kalau perempuan ditambah ya dan nun kat belakang tu. Tan jahina, ya mad dengan nun pada atas. Nampak Taf'alina jadi tanjahina. Kalau contoh yang lain, kalau nadrusu jadi tadrusina. Tadrusu jadi kalau lelaki tadrusu, kalau perempuan tadrusina, tambah ya dan nun. Bitafawuq, dengan sangat baik. Jadi jelasnya perbezaan anta dengan anti. Anta senang je, tambah ta baris atas kalau untuk kata kerja dia. Kalau perempuan ta baris atas juga, tapi tambah ya nun kat hujung dia, ya dan nun. Okey, faham? Kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 29. Okey, terbalik. Ni gambar sini terbalik. Surat 29 berkenaan dengan kalau lebih daripada kalau untuk dua orang. Okey, tadi anta dengan anti seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi kalau yang surat 29 ni untuk dua orang. Okey, senang saja sebenarnya. Kira dah belajar dah, iaitu guna sama sahaja. Antuma dua lelaki, antuma dua perempuan, antuma juga seorang lelaki, seorang perempuan, dua juga. Okey, dua-dua lelaki antuma, dua-dua perempuan antuma juga, seorang lelaki seorang perempuan, ada dua orang, seorang lelaki seorang perempuan, guna antuma juga. Jadi senang. Bahagian ni yang untuk kamu dua orang, kira senang, sama saja semua, macam ana dengan anu tadi. Okey, antuma lelaki dengan perempuan guna yang sama. Cuma pada dia punya contoh dia tu mungkin ada kelainan sikit. Okey, tapi kalau kata kerja dengan kata ganti nama sama sahaja. Antuma untuk lelaki, antuma untuk perempuan, antuma untuk dua-dua jenis sekali. Okey, kita tengok contoh dia. Yang pertama, antuma lelaki, dua orang lelaki. Antuma muallimani diniyani. Okey, kamu berdua dua guru, muallimani tambah alif nun. Ingat alif nun ni biasanya untuk dua orang, kadang jadi ya nun, ya mati, muallimaini. Okey, tapi kat sini muallimani ada alif nun, biasanya dua orang guru lelaki. Okey, pada muallimun ditambah alif nun jadi muallimun, tadi mun tu jadi ma, muallimani. Faham ya? Diniya ni pun kena ikut sama. Kamu dua orang guru lelaki, dua orang guru agama lelaki, dua orang. Faham ya? Okey. Antuma tu'allimani bijiddin wa ikhlasin.
kamu berdua tu'allimani. Daripada perkataan tu'allimani, mengajar kami. Kamu berdua mengajar kami pula. Kamu berdua mengajar. Tu'allimani. Ta tu melambangkan kepada lelaki tambah alif nun. Ingat, antuma tambah alif nun. Alif nun. Gariskan pada alif nun. Okey. Bijiddin wa ikhlasin, dengan bersungguh dengan dan ikhlas. Okey. Faham Jadi bila kamu nampak alif nun tu, automatik kita tahu ini untuk dua orang. Dua orang lelaki. Okey. Jadi kalau ada soalan kosong dekat antuma tu, ganti nama tu kosong, tiba kamu nampak tu'allimani ataupun taqra'ani, ada alif nun, automatik kita tahu ini mesti ada dua orang. Jadi bila ta tu maknanya kamu. Mungkin kalau ya tu dua orang, kata ganti nama ketiga. Tapi kita tengok di sini ta tu dan alif nun, ada alif nun. Jadi biasanya ini adalah untuk antuma. Okey. Yang kedua, antuma untuk perempuan sama saja. Antuma juga gunanya. Okey. Muallimatani sama macam atas, cuma tambah ta saja sebelum alif nun, sebab daripada perkataan seorang guru perempuan muallimatun tambah buta. Tadi kalau dia tambah alif nun tambah buta tu jadi ta. Okey, ta sampan tu. Jadi tambah alif nun, muallimatani diniyatani. Faham ya? Ini dua orang guru perempuan. Jadi muallimatani kita tahu ini dua orang guru perempuan. Jadi nak guna apa? Antuma. Antuma lelaki. Kalau perempuan antuma juga. Okey, jadi senang. Jadi kita tak tengok sangat yang tambah buta tu. Ta tu kita tengok pada alif nun. Jadi kita tahu ayat ini menggambarkan, tujukan kepada dua orang perempuan, dua orang, jadi perlu gunakan antuma sebab sama saja, antuma untuk lelaki dan antuma juga untuk perempuan. Baik. Yang ketiga, antuma juga. Tadi tu'allimani sama je. Okey, yang ketiga, antuma juga untuk kalau dua orang tu salah seorang lelaki dan salah seorang lagi perempuan, lelaki dan perempuan. Dua orang pun sama juga, tapi di sini kita tengok dia guna kepada lelaki. Okey. Perkataan lelaki, muallimani. Okey, kalau ada dua, seorang lelaki, seorang perempuan, kita pakai yang lelaki. Okey. Ini memang kaedah dalam bahasa Arab. Kalau ada perempuan, ada lelaki, dua orang, kita kena guna lelaki. Jadi tak boleh tak nak perempuan juga. Tak, ini memang kaedah dalam bahasa Arab, guna yang lelaki kalau salah seorangnya adalah lelaki. Antuma muallimani diniyani, contoh macam yang pertama tadi. Antuma tuallimani bijiddin wa ikhlasin. Tadi kata nama, yang bawah ni adalah kata kerja. Tuallimani macam atas juga, macam untuk lelaki tadi. Tuallimani. Jadi faham ya? Senang saja untuk dua orang ni. Okey, dua-dua guna yang sama, antuma. Okey. Jadi petanda dia adalah alif nun pada kata nama orang tu ataupun alif nun pada kata kerja, dan ada ta di awalnya. Ta. Jadi menggambarkan kamu. Okey, kata ganti nama yang kedua, kamu. Okey, faham ya? Jadi kita guna situ, kita tahu dia antuma. Okey, insya-Allah. Jadi faham ya? Okey, baik. Okey, tadi kita dah belajar penerangan tentang ana, nahnu, anta, anti, antuma, antuma. Faham? Antuma untuk dua orang lelaki, antuma untuk dua orang perempuan, antuma untuk seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, jadi kita dah belajar penerangan sebelum ni. Kalau kita buka muka surat seterusnya, kita buka muka surat yang ke-30. Ada kerja Ustaz nak kamu siapkan. Jadi senang saja sebenarnya. Kita dah belajar tadi. Okey, nak kenal apa dhamir yang sesuai, kata ganti nama yang sesuai untuk diletakkan di tempat kosong, kita tengok pada rupa ayat itu.
Okey, kita tengok pada rupa ayat. Okey, kita tengok pada rupa ayatnya. Yang surat 30 alif ba jim dal ha waw sampai ya ni. Okey, kita tengok. Senang saja. Mudirul madrasah. Okey. Ustaz tak nak bagi jawapan, jadi kamu buat sendiri. Okey, mudir guru besar sekolah. Mudiru ke mudiratu? Ada tambah betul lah? Tak ada. Jadi itu menggambarkan kepada lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Jadi anta ke anti? Jadi tentunya adalah anta. Okey, faham ya? Okey. Saya tak nak tunjukkan semua. Jadi saya bagi jawapan pula. Kita ambil sampai alif bajim dah. Okey. Ahtarimu an-nizama al-madrasiyah. Ahtarimu. Ada hamzah fathah kat ahtarimu tu. Itu kata kerja. Saya memuliakan an-nizama al-madrasiyah. Pegawai di sekolah. Pegawai sekolah. Okey. Ada tambah betul tak kat situ? Tak ada. Ada hamzah Kita tengok tarimu kan. Ada hamzah. Jadi ini menunjukkan apa? Kamu kan tadi ada ta kan? Ustaz kata kan? Ada ta. Itu menunjukkan kamu. Tapi kalau ada hamzah menunjukkan apa? Kita tengok balik muka surat yang pertama 27 tu. Tengok. Ana aqra'u. Hamzah. Jadi kalau tarimu saya. Betul. Jadi ana lah. Bukan anta. Jadi ana. Yang ke soalan yang jim. Taktubu bil khattil jamili. Kamu jawapan pula. Taktubu menulis bil khattil jamil dengan tulisan yang cantik. Okey? Taktubu. Ta menunjukkan apa? Tadi kamu, betul tak? Kalau ta mesti dekat kamu, mesti dekat muka surat 28. Okey. Taktubu. Tak? Ada ya nun tak situ? Tak ada. Kalau taktubina anti, kamu perempuan. Tapi kat sini taktubu, tak ada ya nun. Jadi ini menunjukkan apa? Ini adalah anta, lelaki. Kamu menulis lelaki. Seorang lelaki. Anta, bukan anti. Jadi faham ya? Okey. Ke dal. Kita tengok kat dal lah. Auladul hurriyah. Aulad kami anak. Aulad ni anak-anak. Waladun seorang anak. Auladun anak-anak, 3 orang atau lebih, jamak. Al-hurriyah bebas. Okey, yang merdeka. Auladu. Jadi bila kata banyak, maksudnya apa? Ana ke nahnu? Ana, saya seorang. Nahnu, kami. Kalau ramai apa? Nahnu. Nahnu menggambarkan 2 orang atau ramai atau lebih. Okey, jadi faham ya? Kalau yang ada alif nun untuk antum. Jadi senang je. Jadi saya nak kamu siapkan muka surat 30. Boleh? Muka surat 31 pula dia suruh tukarkan. Okey, ayat itu menjadi mengikut kata ganti nama. Anta tabibun mahirun fil ilaji. Okey, kamu guru yang mahir di klinik. Okey, jadi daripada anta tukar kepada ana. Dan juga anti. Okey, tapi apa yang tengok contoh ni ada 3 kat sini kan. Ana, sebab apa ada 2 ana kat situ? Ana macam saya cakap tadi, boleh menggambarkan kepada saya lelaki dan saya perempuan, menggunakan ana yang sama. Faham ya?
Jadi ana tabibun mahirun fil ilaji. Saya doktor yang mahir dalam pada perawatan. Okey, merawat. Dia mahir dalam merawat. Okey, faham Jadi dia jumpa pesakit dia, kata saya ni doktor mahir lah, yang pakar Okey, dalam merawat kamu. Jadi kat sini ana lepas tu boleh jadi tabibun dan boleh jadi tabibatun. Faham Tambah buta menunjukkan perempuan. Okey, jadi bila anti, laki perempuan, anti perempuan. Jadi tambah sama juga dengan ana tabibatun yang perempuan tadi, anti tabibatun juga. Faham Ana boleh lelaki, ana tabibun. Ana juga boleh jadi perempuan, ana tabibatun. Anti mesti perempuan, anti tabibatun. Okay, faham Anta karimun wa mahbubun. Kamu seorang yang mulia dan disukai. Okey, pada anta tu dia suruh tukar kepada ana dan anti. Macam tu juga tadi. Ana boleh dua orang. Dua jenis, lelaki dan perempuan. Jadi kat situ kena ada 3 contoh yang kamu kena buat. Okey, jadi senang je. Karimun tambah buta, mahbubatun pun tambah buta. Ana kena buat 2. Ana karimun wa mahbubun untuk lelaki. Ana karimatun wa mahbubatun untuk perempuan. Anti karimatun wa mahbubatun. Kamu perempuan kepada anti. Jadi senang je. Okey, kena ada 3 contoh. Anta naimun mubakkiran. Okey. Anta, kamu seorang yang tidur, yang nyenyak. Ana dengan anti. Ana boleh kena 2 jenis juga. Anti untuk perempuan. Okey, macam juga tambah buta saja. Mubakkiran jadi mubakkira, kena ada tanwin. Tanwin bagi atas. Mubakkiratan. Ingat ta alif. Mubakkiratan. Jim. Anta dakhilun fil maktabah. Kamu berada di dalam perpustakaan. Tukarkan juga ana dengan anti. Buat 3 contoh. Baik, seterusnya muka surat 32. Hal antuma fil mat'ami qabla qalil. Ini jenis soalan. Jadi nak jawab macam mana? Hal antuma fi mat'am qabla qalil. Adakah kamu berdua di kedai makan? Oh, ni tersilap ni gambar ni. Okey, dia suruh gariskan. Okey, garis. Okey. Hal antuma fi mat'ami, adakah kamu di kedai makan sebelum ini, qabla qalil, sebentar tadi? Gariskan ke gambar yang ketiga tu. Nampak 2 orang tu tengah makan di kantin, di kedai. Okey. Jawapan dia apa? Naam. Antuma jadi ana ke nahnu? Dia nahnu lah. Nahnu fil mat'ami qabla qalil. Senang. Hal itu kena buang lah. Hal itu soalan. Adakah orang soal kita kena nak jawab dengan soalan juga? Adakah kamu berdua di kantin? Adakah saya di kantin? Tanya balik. Tak betul lah. Okey, jadi buang hal tu. Hal-hal kat sini semua buang. Cuma tukar dhamir dia saja. Okey, antuma jadi nahnu, kami. Okey. Hal nahnu nata'akhkharul yaum. Adakah kami lambat? Okey, ba betul misalnya. Gariskan je kat tepi dia. Hal nahnu adakah kami lambat hari ini? Jawab hal.
na'am atau la. Okay, nun ain mim, na'am. La ni tidak, lam alif. Okay. Tengoklah kalau kamu nak jawab la, okay, buat la lah. La, tidak. Nahnu jadi, dia tanya, adakah kami lambat? Orang yang jaga tu, pemandu bas kata, kamu berdua tak lambat. Sebab gambar dia orang kan. Jadi la antuma, jawab na'am. Senang. Na'am antuma kalau dua orang, antuma apa kat sini? Tengok. Tu'allimani kan? Antuma tata'akhkharani al-yawm. Ya, kamu berdua lambat hari ni. Kalau kamu buat la tadi, kamu kena buat la tata'akhkharani. Okey. Tambah nun dia akan jadi ta. Ra pula tambah alif. Nun. Okey. Jim. Hal anti ma'a abiki. Adakah kamu berdua adakah kamu seorang anti ma'a bersama abiki, bersama dengan ayah kamu? Okay, gambar yang atas tu dia duduk dengan ayah dia. Na'am. Anti jadi apa? Saya akan jadi apa? Ana lah kan. Ana ma'a abi ki. Saya bersama dengan ayah awak. Salah. Mesti kalau dengan ayah saya. Jadi kaf tu buang. Ki tu buang. Na'am. Ana ma'a abi. Dah. Alif ba ya. Abi nokta. Okey. Dal. Hal tarkabani al-utubisa. Tadi kita dah belajar penerangan tentang ana, nahnu, anta, anti, antuma. Faham? Antuma untuk dua orang lelaki, antuma untuk dua orang perempuan, antuma untuk seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, jadi kita dah belajar penerangan sebelum ni. Kalau kita buka muka surat seterusnya, kita buka muka surat yang ke 30. Ada kerja Ustaz nak kamu siapkan. Jadi senang saja sebenarnya. Kita dah belajar tadi. Okey, nak kenal apa dhamir yang sesuai, kata ganti nama yang sesuai untuk diletakkan di tempat kosong, kita tengok pada rupa ayat itu. Okey, kita tengok pada rupa ayat. Okey, kita tengok pada rupa ayatnya. Yang surat 30, alif, ba, jim, dal, ha, waw sampai ya ni. Okey, kita tengok. Senang saja. Mudirul madrasah. Ustaz tak nak bagi jawapan, jadi kamu buat sendiri. Okey, mudir, guru besar sekolah. Mudiru ke mudiratu? Ada tambah betul lah? Tak ada. Jadi itu menggambarkan kepada lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Jadi anta ke anti? Jadi tentunya adalah anta. Okey, faham ya? Okey. Saya tak nak tunjukkan semua. Jadi saya bagi jawapan pula. Okay, Syamil sampai alif bajim dah. Okay. Ahtarimu an-nizama al-madrasiyah. Ahtarimu. Ada hamzah. Fathah. Ahtarimu tu. Itu kata kerja. Saya memuliakan an-nizama al-madrasiyah. Pegawai di sekolah. Pegawai sekolah. Okey. Ada tambah betul tak kat situ? Tak ada. Ada hamzah. Kita tengok tarimu kan. Ada hamzah. Jadi ini menunjukkan apa? Kamu kan tadi ada ta kan? Ustaz kata kan? Ada ta. Itu menunjukkan kamu. Tapi kalau ada hamzah menunjukkan apa? Kita tengok balik muka surat yang pertama 27 tu. Tengok, ana aqra'u hamzah. Jadi kalau ahtarimu, saya, betul.
Jadi ana lah, bukan anta. Jadi ana. Yang ke soalan yang jim. Taktubu bil khattil jamili. Kamu jawapan pula. Taktubu menulis bil khattil jamil, dengan tulisan yang cantik. Okey? Taktubu. Ta menunjukkan apa? Tadi kamu, betul tak? Kalau ta mesti dekat kamu, mesti dekat muka surat 28. Okey. Taktubu. Taktubu. Ta ada ya nun tak situ? Tak ada. Taktubina anti, kamu perempuan. Tapi kat sini taktubu, tak ada ya nun. Jadi ini menunjukkan apa? Ini adalah anta, lelaki. Kamu menulis, lelaki. Seorang lelaki. Anta, bukan anti. Jadi faham ya? Okey. Kedal. Kita tengok kat dal lah. Auladul hurriyah. Aulad, kami anak. Aulad ni anak-anak. Waladun, seorang anak. Auladun, anak-anak, 3 orang atau lebih, jamak. Al-hurriyah, bebas. Okey, yang merdeka. Auladu, jadi bila kata banyak, maksudnya apa? Ana kan anu? Ana, saya seorang. Nahnu, kami. Kalau ramai apa? Nahnu menggambarkan 2 orang atau ramai atau lebih. Okey, jadi faham ya? Kalau yang ada alif nun, untuk antum. Jadi senang je. Jadi saya nak kamu siapkan muka surat 30. Boleh? Muka surat 31 pula, dia suruh tukarkan. Okey, ayat itu menjadi mengikut kata ganti nama. Anta tabibun mahirun fil ilaji. Okey, kamu guru yang mahir di klinik. Okey, jadi daripada anta tukar kepada ana, dan juga anti. Okey, tapi apa yang tengok contoh ni ada 3 kat sini kan. Ana, sebab apa ada 2 ana kat situ? Ana, macam saya cakap tadi, boleh menggambarkan kepada saya lelaki dan saya perempuan, menggunakan ana yang sama. Faham ya? Jadi ana tabibun mahirun fil ilaji, saya doktor yang mahir dalam pada perawatan. Okey, merawat. Dia mahir dalam merawat. Okey, faham Jadi dia jumpa pesakit dia, kata saya ni doktor mahir lah, yang pakar okey, dalam merawat kamu. Jadi kat sini anak lepas tu boleh jadi tabibun dan boleh jadi tabibatun. Faham ya? Tambah buta menunjukkan perempuan. Okey, jadi bila anti, laki perempuan, anti perempuan, jadi tambah sama juga dengan ana tabibatun yang perempuan tadi, anti tabibatun juga. Faham ya? Ana boleh lelaki, ana tabibun. Ana juga boleh jadi perempuan, ana tabibatun. Anti mesti perempuan, anti tabibatun. Okay, faham ya? Anta karimun wa mahbubun, kamu seorang yang mulia dan disukai. Okey, pada anta tu dia suruh tukar kepada ana dan anti. Macam tu juga tadi, ana boleh 2 orang, 2 jenis, lelaki dan perempuan. Jadi kat sini kena ada 3 contoh yang kamu kena buat. Okey, jadi senangnya karimun tambah buta, mahbubatun pun tambah buta. Ana kena buat 2. Ana karimun wa mahbubun untuk lelaki,
ana karimatun wa mahbubatun untuk perempuan. Anti karimatun wa mahbubatun, kamu perempuan, kepada anti. Jadi senang je. Okey, kena ada 3 contoh. Anta naimun mubakkiran. Okey, anta, kamu seorang yang tidur, yang apa, nyenyak. Ana dengan anti. Ana boleh kena 2 jenis juga. Anti untuk perempuan. Okey, macam juga tambah-tambah butuh saja. Mubakkiran jadi mubakkira, kena ada tanwin. Tanwin bagi atas. Mubakkiratan. Ingat ta alif. Mubakkiratan. Jim. Anta dakhilun fil maktabah. Kamu berada di dalam perpustakaan. Tukarkan juga ana dengan anti. Buat 3 contoh. Okay, baik. Itu saja untuk pelajaran kita, untuk tajuk pelajaran bahasa Arab. Tajuk Al-Dhamair. Kita berhenti dulu. Ustaz sudah beri penerangan sekali lagi, sebenarnya kita dah belajar. Jadi ini sebagai ulangan untuk kita ingat balik. Okey, muka surat 27, 28, 29 kita belajar tentang ana, nahnu, anta, anti, antuma untuk 3 ni. 2 lelaki, 2 perempuan, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Lepas tu kita tengok soalan yang muka surat 30 dengan muka surat 31. Okey, 30 ni kita kena letak dhamir yang sesuai untuk ayat yang diberi. 40 ni tulis kat sini. Kemudian yang 31 ni Ustaz nak kamu tulis di buku tulis. Okey, jawapannya letak di buku tulis, tulis di buku tulis dan ambil gambar. Dua-dua ni ambil gambar, tunjuk Ustaz. Ustaz kena tengok hasil kerja kamu. Boleh? InsyaAllah. Yang kedua ni berkenaan buat ayat. Okey, tukar daripada bila disuruh tengok belah kiri dia. Okey, so tukar mengikut dhamir yang diberikan. Ingat, ana boleh pakai 2 jenis, lelaki dan perempuan. Jadi kena buat dua-dua contoh tu. Okey, jadi setiap soalan ada 3 jawapan. Dan 3 jawapan ni tulis di kena tulis sekali soalan dia, contoh tu, dengan 3 jawapan yang ditukarkan tu. Okey, faham ya? Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi kalau ada soalan, okey, ada yang tak faham penerangan Ustaz berkenaan dengan ana, nahnu, anta, anti, antuma, boleh tanya di grup WhatsApp. Okey, WhatsApp, guru WhatsApp. Ustaz insya-Allah Ustaz akan jawab, dan kerja kamu pun Ustaz akan tengok, dan kalau ada kesilapan Ustaz akan maklumkan. Yang semalam pun Ustaz akan tengok sekali lagi. Okey, insya-Allah. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, selamat bermaju jaya kepada anak-anak murid Ustaz tahun 5 Al-Mawardi. Jaga baik-baik penjarakan. Okey, hati-hati sekarang. Masalah COVID pun dah semakin teruk. Okey, jadi berhati-hati, jangan ke mana-mana. Duduk di rumah, patuhi arahan mak ayah kamu atau nenek kamu ke. Okey, jaga kebersihan dan ingat, solat jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.